tajuk baru dalam KSSM, tapi sebenarnya tajuknya sajalah yang baru. Mungkin ada serba sedikit lah dia tambah. Contohnya macam huraian lah. Kalau sebelum ni dalam KBSM tak ada ditekankan tentang huraian. Okay. So tajuk ini kalau dalam KBSM namanya adalah kecerunan dan luas bawah graf. Tajuk panjang. Nama tajuknya kecerunan dan luas bawah graf. Maksudnya kedua-dua subtopik dalam ini iaitu graf jarak masa dan graf laju masa adalah membabitkan kecerunan graf. Okey, sekejap. Ada kawan nak masuk ke? Tak ada. Okey, tak ada, tak apa. Okey, tadi cikgu kata membabitkan dua subtopik yang besar tapi tidaklah panjang sangat, okey, iaitu graf jarak masa dan graf laju masa. So bila kita nak pergi menjurus kepada kedua-dua subtopik ini, pelajar-pelajar harus ingat, okey, kedua-dua topik ini kita pernah juga belajar dekat dalam graf kecerunan. Contohnya baru sebelum ni kita belajar dalam topik 6 yang membabitkan kecerunan. Okay, dan juga awak dah belajar masa tingkatan 2 dan 3 yang membabitkan kecerunan satu garis lurus. So sebenarnya asasnya itu adalah benda yang awak dah belajar 2-3 kali. Okay, ini kita sambung kepada bahagian ini. Membabitkan kecerunan, mungkin ada garis yang berdatar, mungkin ada membabitkan kecerunan positif ataupun negatif. Okay. So untuk graf jarak masa ni, untuk menjawab soalan dua subtopik ini iaitu graf jarak masa dan laju masa, semasa nak menjawab pastikan pertama kali awak kena tengok jenis graf dahulu. Kerana dua-dua graf ini membabitkan kecerunan garis lurus yang seragam, tapi dia membawa maksud yang berbeza bergantung kepada tajuk graf kita. Kita tengok paksi Y dan juga paksi X, tapi yang ketaranya adalah paksi Y. Okey, graf jarak masa paksi Y ni adalah jarak, graf laju masa paksi Y ni adalah laju. So kecerunan kedua-dua graf ini membezakan unit yang berbeza. Okey. Okay, saya tengok dalam kehadiran tadi saya tak pastilah ada lebih kurang baru half daripada kelas. Okey, saya dah tanya untuk buat kelas apa tambahan ini kerana hari itu saya ada emergency, saya nak buat petang atau malam, mungkin awak penat. So saya berhubung dengan Azura untuk tetapkan kelas. Saya kata jangan awal pagi takutkan tak bangun pula. So lebih kurang pukul 10. Dah okey lah kirakan, tapi masih lagi ada yang tak masuk ni. Okey, tapi kalau katakan nanti ada yang minta untuk admit, so beritahu saya ya. Jangan nanti sekarang lama sangat dia menunggu, lepas tu langsung tak masuk. Okey, setakat ini dalam dalam kehadiran di Telegram baru ada 19 orang. Okey, dalam Gmeet ni dah ada berapa orang? Siapa yang boleh beritahu? Azura ada 20 termasuk cikgu ke? Dah tolak cikgu. Okey, siapa lagi seorang yang tak isi kehadiran ni? Tolong isi ya. Okey, bab ini kita ada 7 bahagian untuk ataupun 7 part lah. Okey, untuk cikgu terangkan. Dan cikgu ingatkan lagi sekali, bab ini tidak susah. Awak ada pelajaran aliran sains tulen dan ada kena-mengena juga dengan pelajaran fizik yang melibatkan graf-graf yang awak lukis berkaitan dengan unit juga. Contohnya subtopik graf jarak masa ni kena hati-hati dengan unit. Itu ada cikgu yang bertanya dengan cikgu, kalau dia terus je guna kalkulator boleh ke tidak. Okey, setakat ini yang cikgu tahu, kalau soalan dalam dalam bab ini, contohnya graf jarak masa, kita perlukan jalan kerja. Jalan kerja itu perlu kita tunjukkan untuk penukaran unit. So maksudnya dalam kalkulator tu kalau awak nak tekan terus tanpa tulis pertukaran unit tu dapat jawapan, itu untuk awak semak. Setakat ni yang cikgu tahu.
Contohnya lah kalau boleh tahun ni cikgu nak hari tu kan cikgu tak masuk kelas awak, bila awak dah mula sekolah cikgu ada kerja dengan KPM, mungkin cikgu nak berundur diri lah tahun ni, tapi cikgu akan fikir lagi sekali untuk cikgu dapatkan ilmu untuk diberi kepada awak tahun hadapan, macam mana cara nak menjawab dan sebagainya. Ilmu itu adalah ilmu yang berguna walaupun dia mengganggu cuti cikgu, mengganggu kerja cikgu, tapi dia sangat berguna, first hand dapat untuk diterangkan kepada pelajar. Okey, cikgu teruskanlah. Dah 10.13, mungkin dah ada lebih daripada 20 orang dalam talian. So kita mulakan kelas kita untuk graf jarak masa. So cikgu akan pergi pada link PowerPoint ya. Okey, sekejap. Okey, cikgu harap walaupun awak tak buka kamera, cikgu tak nampak kamu, cikgu tengah present. So semua dengar kerana bab ini tidak susah. Okey, tak susah. Awak belajar fizik, so dia ada kena-mengena. Okey, bab 7, graf gerakan. Okey. Kita masuk kepada subtopik yang pertama, iaitu 7.1.1. Kalau 7.1 dia adalah graf jarak masa, so 7.1.1 maksudnya under graf jarak masa ni kita nak melukis. Macam mana cara kita nak melukis. Okey. So benda-benda yang ada dalam ni ada dalam sebahagian besarnya ada dalam buku teks. So maksudnya awak kalau yang ini awak masih nak perlukan lagi pemahaman, boleh buka link YouTube yang cikgu bagi dan juga boleh buka buku teks. Okey. Sekejap ya. Okey. So ini adalah paksinya. Okey, untuk graf jarak masa, okey, paksi mencancang atau menegak mewakili jarak. Okay. So maksudnya kalau dalam matematik, so kalau dia nak bagi awak skala, dia akan paksi X dan paksi Y. So kena ingat, paksi mencancang yang ini atau menegak mewakili jarak, ataupun nama lain kalau dalam matematik yang kita nak guna untuk skala, dia adalah paksi Y. So kena ingatlah, paksi Y adalah paksi mencancang ataupun paksi menegak. Dalam graf jarak masa, dia mewakili jarak. Okey, manakala paksi mengufuk atau mendatar, dalam maths kita panggil dia paksi X. So paksi X dia akan bagi, katalah kalau dia bagi skala, dia kata skala sekian-sekian pada paksi X. So paksi X adalah paksi mengufuk ataupun mendatar. Dan untuk graf jarak masa, dia mewakili tempoh masa. Okey, jarak paksi Y, masa paksi X. Okey, seterusnya bila kita bercerita tentang graf jarak masa, mesti ada satu garis lurus. So garis lurus ini dia mewakili kecerunan graf. So kecerunan graf yang ditunjukkan pada awak nanti mewakili kadar perubahan jarak terhadap masa. Okey, maksudnya kalau ada satu garis lurus, kecerunan graf itu adalah kadar perubahan jarak terhadap masa yang kita panggil dia laju. Saya rasa tentang laju jarak masa ni awak dah belajar masa tingkatan 3. Masa tingkatan 3 awak dah belajar. Kalau tak silap cikgu, awal tahun. Tak pastilah sama ada awak sempat atau tidak. Okey. So seterusnya kita pergi slide seterusnya. Okey, laju sama dengan kadar perubahan jarak bahagi dengan masa. Sebab tu kita dapat unitnya, contohnya kilometer, atas kilometer, bawah jam. Tengoklah, mungkin atas meter, bawah saat.
Okey, atas kilometer, bawah minit. So kita tengok yang itu. Okey. So dia diwakili oleh kecurunan graf jarak masa. Maksudnya kita ada satu garis lurus yang condong ke atau mendatar ke, dia mewakili kecurunan graf jarak masa. So ingat lagi kecurunan? Kecurunan kita boleh dapat daripada dua titik sepanjang garisan tersebut. Tak kira lah mana. Awal, akhir, awal, tengah. Kalau dia suruh cari, katakanlah di tengah-tengah tapi tidak ada titik di tengah yang ada awal dengan akhir, so kita boleh ambil awal dengan akhir. Kenapa boleh? Kerana lajunya adalah seragam. Awak dah belajar masa tingkatan 3 lagi. Okey. Contoh macam ni. Kalau kita nak cari kecurunan di sini, contoh katalah kat sini ada masa dia suruh cari kecurunan daripada sini hingga ke sini. Tapi tidak ada diberi pun koordinat yang ini. Dia hanya beri yang ini dengan yang hujung. So kita masih lagi boleh cari kecurunannya. Kerana sepanjang garisan ini hanya ada dia adalah laju yang seragam. So kita boleh ambil mana-mana titik pada garisan ini untuk kita cari kecerunan. Untuk kita cari laju dia. So kena ingat yang itu ya. Okey. Tadi kecurunan positif, ini kecurunan negatif. Ni hanya pada graf sahaja. Mungkin dia pergi pada satu tempat, kemudian dia balik semula ke rumah. Bila balik semula ke rumah, kecurunannya akan negatif. Tapi sebenarnya kecurunan negatif tu nak menunjukkan dia pergi positif, balik negatif. Maksudnya bukan dah dia sambung perjalanan untuk ke satu tempat yang lain. Okey, nanti kita boleh tengok contoh. Ya. Tadi adalah mungkin ini kecurunan yang mendatar. Kecurunan ini adalah kosong. Kalau graf jarak masa yang ini adalah dia berada dalam keadaan pegun. Dia tidak bergerak. Okey, kalau yang mendatar ini dia berada dalam keadaan pegun, statik, dia tidak bergerak. Contohnya lah kadang-kadang, okey, kalau katalah driver lori, dia berhenti suatu tempat sepanjang lebuh raya utara selatan, contohnya dia berhenti di Tapah. Tapah adalah salah satu perhentian yang besar. Banyak dia punya parking lot dia. Terutama dia bagi untuk kereta dan juga lori. Ada khas. Okay. So dia berhenti berehat. Katalah daripada Kuala Lumpur ke Pulau Pinang. So dia berhenti berehat maksudnya dia berada dalam keadaan pegun atau statik. Ya. Okay. Ada juga graf seperti ini. Tadi ke atas saja, ke bawah sahaja. Okay. Contoh yang ini. Kecerunan ini positif. Maksudnya katalah nak pergi daripada sini, nak pergi ke sini. Di tengah-tengah perjalanan dia berhenti berehat sebentar. So maksudnya daripada sini ke sini adalah satu kecerunan. Graf jarak masa. Kita boleh kira dia punya laju dia. Kemudian dia berhenti. Selepas berhenti satu takat masa dia teruskan perjalanan. So mungkin kecerunan yang ini dengan kecerunan ini tak sama. Maksudnya laju ini dengan laju ini tidak sama. Okey. Itu contoh-contoh yang akan awak perolehi. Okey. So sekarang boleh saya tahu berapa ramai yang dah ada sekarang? 28. Tu dah tolak dengan cikgu kan? Okey, siapa yang tak isi kehadiran lagi? Kerana kehadiran ada 27 ni. Okey. Okey, so ni yang pertama, kita nak melukis graf jarak masa berdasarkan jadual. Maksudnya jadual dah diberi. Okey, jadual dah diberi. Okey, kalau dalam KBSM, untuk melukis jarang keluar. Ada sekali-sekala keluar. Tapi keluar, dia bukanlah, ini saya cerita KBSM ya. Keluar bukanlah dia suruh lukis graf secara keseluruhan. Itu dalam KBSM. Dia suruh sambung. Dia dah ada sebahagian, dia suruh sambung. Untuk awak, saya tak berani nak cakap, tapi boleh juga itu dijadikan sebagai soalan untuk awak buat dan boleh juga awak jadikan apa yang diajar hari ini untuk awak biasakan. Mungkin ada dia suruh lukiskan graf jarak masa ataupun graf laju masa. Okey.
bagi cikgu, awak sepatutnya tidak ada masalah kerana dalam fizik pun selalu juga melukis graf. Begitu juga dengan Admaths dan sebagainya. Okey, contoh satu ini. Azrin bercita-cita menjadi seorang pelumba basikal dan berhasrat mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia seperti Azizul Hasni Awang. Okey, jago lumba basikal trek negara yang membawa kita pingat Perak baru-baru ini. Okey. Dia bercadang untuk menyertai pertandingan basikal peringkat daerah Kerian. So kalau dah bercita-cita menjadi seorang pelumba, mestilah dia nak lakukan latihan yang sebanyak mungkin. Okay. So dia bertekad untuk menjalani latihan selama 2 jam setiap hari. Okay. So di bawah ini adalah jadual yang dilalui ataupun jarak yang dilalui dan masa yang diambil oleh Azrin semasa latihan. Okey, kita tengok dekat sini. Masa, minit, jarak, kilometer. Maksudnya kalau kita nak dapat laju dia adalah kilometer per minit. Per minit ataupun kilometer minit kuasa negatif 1. Kenapa kuasa negatif 1? Kerana dia per dengan minit. Bahagi dengan minit. So minit kalau kita nak bawa ke atas akan jadi kuasa negatif 1. Cikgu harap itu tak ada masalah bagi awak. Okay. Mungkin kelas yang lain ada masalah, tapi dalam fizik tu kebiasaannya awak jumpa. Okay, so selama 2 jam, so 120 minit. 2 jam. So dia bagi kat sini dalam bentuk yang seragam 0, 30, 60, 90, 120. So dalam masa 30 minit, okay, dia dah bergerak selama sejarak 10 km. 60 minit 20 km, 90 minit 30 km, 120 minit 40 km. Okay. So lukis graf jarak masa berdasarkan jadual di atas. Okay. So kita tengok macam mana cara dia. Kita nak ni ibarat macam kita buat carta alih lah, peta alih. Okay. Kita mulakan dengan penyelesaian. Kita mulakan dengan langkah pertama, buat paksi. Paksi mencancang mewakili jarak. Paksi mengufuk mewakili masa. Itu dia. Tulis jarak, kilometer, masa, minit. Okay. Masa, minit. Langkah pertama buat paksi. Okay. Seterusnya kita buat skala. Pilih skala yang sesuai. So untuk nampak lebih jelas, ini dia ambil 2 cm. Ni ibarat 2 cm lah ni kalau dalam kertas graf. Okay. So 2 ini mewakili 30 minit. So 30, kemudian 2 kotak lagi, 6 beza lagi 30 jadi 60. 2 kotak lagi 90, 120. So jaraknya sama, seragam. 30, 30, 30, 30. So ingat ya, kita kena buat skala yang seragam. Okay, paksi Y pun sama juga. 10, 20, 30, 40. So dibuat 2 kotak 10 ataupun kalau dalam kertas graf kita yang berwarna hijau tu ini ibarat macam 2 cm. 2 cm mewakili 10 km. Yang ni 2 cm mewakili 30 minit. So 10, 20, 30, 40. Beza 2 kotak, beza untuk unitnya ni adalah 10 km. So itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kita plot titik berdasarkan jadual. So X kosong, Y kosong, X 30, Y 10, X 60, Y 20. Ini kita akan tengok. Okay. 90, 30, X 120, 40. Okay, selepas itu kita sambungkan. Okay, titik-titik tersebut memandangkan di garis lurus, maka kita sambung dengan pembaris dan pensel yang tajam. Okay. Okay, selesai. Untuk bahagian yang pertama, nak melukis graf jarak masa berdasarkan jadual. Maksudnya dah diberi jadual. Okey, setakat ni boleh 4 IR.
Boleh. Yang lain mana? Dengar ke tidak ni? Okey, dah berapa orang ada? 28. That means 10 orang tidak ada lagi. Okey. Okey, saya teruskan. Ini berdasarkan jadual. Yang seterusnya berdasarkan persamaan. Maksudnya jadual tidak diberi. Ya. Jadual tidak diberi. So maksudnya kalau jadual tidak diberi ni kita kena buat jadual dulu, lepas tu baru kita ikuti langkah-langkah tadi. Okey, contoh 2, buku teks awak muka surat 185. Encik Selva memandu keretanya selama 3 jam. So maksud untuk masa dia mesti 3 jam. Sampai 3 jam saja. Kemudian untuk jaraknya sejauh 240 km. So untuk jarak 240 km. Dari Kuala Lumpur ke Kuantan untuk melawat ibunya. Okey, jarak S kilometer yang dilalui oleh Encik Selva dalam tempoh T jam. Okey. Jarak kilometer dalam tempoh T jam diwakili oleh persamaan ini. Daripada persamaan inilah kita nak buat jadual. Lepas tu dia dah siap jadual nanti awak kena lukis satu graf jarak masa mewakili perjalanan Cik Selva dari Kuala Lumpur ke Kuantan. So kita tengok penyelesaian dia. Kita nak buat jadual. Langkah pertama, bina jadual jarak masa. So pilihlah yang sesuai. Contoh 3 jam, adakah awak nak buat 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. Okay. Ataupun mungkin kalau graf lagi besar, mungkin awak nak buat 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 pun boleh juga, bergantung apa. Kita tengok penyelesaian ini. So yang ni pasal ruangan yang kecil, graf kita pun dia buat graf square grid yang itu saja, bukanlah macam graf yang akan diberi pada awak. So kita buatlah masanya T, kita tulis masa T, jam, jarak, S kecil ni, kilometer. So 0, 1, 2, 3. Berhenti setakat 3 kerana Cik Selva mandu keretanya selama 3 jam saja. Okey, jarak. So kita nak tahu jarak, kalau 0 ni berapa, 1 berapa, kita masukkan dekat dalam persamaan, iaitu S sama juga 80T. So S sama dengan 80 darab 0, 0. So yang pertama, okey, ini yang pertama. So kita letak 0. Kemudian yang kedua kita masukkan T ini 1. So 80 darab 1, 80. Okey. Now kita masuk masa T 2, masuk dalam persamaan 80 darab 2, 160. Kemudian yang 3, okey, masukkan ni, dapatlah 240. Okey, so kita dah dapat jadual, kita dah bina jadual daripada persamaan. Okey, X0, Y0, X1, Y80, X2, Y160, X3, Y240. Dah bolehlah kita bina paksi. Kita dah ada. So kita bina paksi. Okey, dah seperti yang kita tahu graf jarak masa, paksi Y mewakili jarak iaitu yang ini dalam kilometer. Paksi X mewakili masa dalam T jam. Itu dia. Okey. Dah dapat bina paksi, maka langkah ketiga pilih skala yang sesuai. Ini ibarat kita ulang yang contoh pertama. Cuma bezanya kita kena mulakan dengan bina jadual. Kerana dia tak bagi kita jadual. So kita pilih skala yang sesuai. So yang ni mungkin kita boleh buat 1, 2, 3. Maksudnya 2 kotak 1. Tu. Okey. Kemudian yang ini kita tengok kat sini. So kita nak buat berapa? Kita tengok. 2 kotak mewakili 80. Kerana graf kita ni kecil. Mungkin kalau kita disuruh bina, mungkin dia akan ambil graf yang besar. Kalau kita disuruh lukis. Mesti dibagi graf yang besar. Kecuali kalau dia bagi macam ni, kita bolehlah guna begini ya. So 2 kotak mewakili 80 km. 2 kotak lagi, kita 80 campur 80, 160. 2 kotak lagi, 160 campur 80, 240. Okey, dah selesai. Skala yang seragam
paksi X dan paksi Y. So sekarang kita plot titik. 0, di sini. 180 dekat sini. 2, 160 di sini. 3, 240 di sini. So kita plotkan titik. Okey, kemudian kita sambungkan titik menggunakan pembaris dan pensel yang tajam kerana dia adalah garis lurus. Okey. So, dapatlah graf garis lurus. Yang ini berdasarkan persamaan. Langkah pertama je yang kita perlu tambah. 2, 3, 4, 5 sama dengan contoh yang pertama. Okey, setakat ni boleh? Pak IR? Boleh. Boleh ya? Okey, saya harap bila saya terangkan ni kalau ada apa-apa kemusykilan tolong tanya. Okey. Kalau tidak penat aja kita buat Gmeet ni. Janganlah waktu ini masih lagi ada saja dalam line tapi sebenarnya tak dengar pun. Kena jujur ya. Okey, so yang ketiga ini juga berdasarkan persamaan. Tapi dekat sini dia nak tekankan. Sebenarnya bila kita nak lukis graf garis lurus ini, graf jarak masa ini, sebenarnya bila melibatkan graf garis lurus, sebenarnya perlukan 2 titik sahaja. Okey, perlukan 2 titik saja awak plot, maka awak sambungkanlah. Itu sebenarnya. Ya. Okey, Jaswinder Singh mengambil bahagian dari acara merentas desa sejauh 8 km. So jaraknya 8 km. Okey, yang dianjurkan oleh pihak sekolah semasa Hari Sukan Negara. Okey, diberi hubungan antara jarak dengan masa larian, so dia bagi lagi persamaan. Sebab tu tak ada jadual. Okey, dengan keadaan S ialah jarak, kilometer, T ialah masa dalam minit. Ini kata-kata kunci yang penting ni. Ni persamaan dia. Dia bergerak sejauh 8 km. S mewakili jarak dalam kilometer. T masa dalam minit. Maksudnya ni kilometer per minit lah ni. Kejurunan dia nanti. Okey, lukis jarak masa yang mewakili larian Jaswinder Singh untuk tempoh 0 hingga 40 minit. Bukan 40 jam ya. 40 minit. Okey. Bina jadual jarak masa. Ni kita nak ringkaskan untuk 2 sahaja. Okey. Pasal kat sini dia tak ada beritahu pun apa benda. So sebenarnya kita boleh gunakan 2 titik sahaja. Ya. 0 dengan 40. So masa dia and then jarak kita gantikan dalam ni. Kalau kita gantikan 0 maka kita akan dapat 8. Dalam persamaan. Kalau kita gantikan 40, 5 kali 8, 40. So 8 tolak 8. So kita akan dapat 0. So ini penggantian. Masa T. So 40 kita gantikan dekat T. So dapatlah 0. Okay, kita dah dapat jadual. Kita buat paksi. Okay, kita buat paksi. Paksi Y mewakili jarak. S iaitu kilometer. Paksi X mewakili masa. T jam. Okay, kat sini mungkin apa? Sekejap ya. Saya tengok semula ada sedikit kesilapan di sini. Okay, T-nya adalah dalam minit. Okay. Okay, kat sini dalam ni nanti sebenarnya ni adalah minit ya. Sebab itu kat sini tulis minit. Ada sedikit kesilapan pada slide. Okay, pilih skala yang sesuai. Adakah awak nak buat dia punya ni 0 terus 40. Kalau kat sini kita buat 1, 2, 3, 4 pun cantik. Janganlah 2 ini wakili 40. Okay. Kita tengok mana yang sesuai. So kita tengok, kita tulis. Okay. Dapatlah graf kita besar. Kita nak lukis.
Okey, untuk yang ini mungkin 2, 4, 6, 8. Sesuai. 2 kotak mewakili 2. So, sampailah 8. So, dah dapat skala yang seragam paksi X, paksi Y. Kita plotkan titik. 0, 8, 1, 40, 0 kat sini. So, kita dapat 2 titik. Okey, plotkan titik 1, 2. So, dah dapatkan 2 titik ini, maka kita garislah dengan pembaris, sambungkan dengan pembaris dan pensel yang tajam. Okey, dah dapat graf garis. Garis lurus untuk graf jarak masa bagi just window sync tadi. Inilah dia. Ya. Okey, so ada ketiga-tiga ini, saya harap awak jelas macam mana nak lukis, sama ada keluar atau tidak dalam soalan SPM awak nanti ataupun beberapa ujian yang akan awak lalui. Kita tak pasti macam mana. Okey, kalau ikutkan peperiksaan awak pada tahun hadapan lah. Tapi rasanya untuk kandidat 2021 sekarang, awak mungkin juga akan periksa macam kandidat 2021 yang sekarang ni tingkatan 5, dia akan periksa pada bulan 3. So awak juga mungkin akan periksa pada 2023 sebagai kandidat 2022. Okey. So ada banyak masa lagi. Banyak masa di rumah. Jangan stres. Buat sedikit demi sedikit. Okey. Buatlah perancangan yang apa. Dan sepatutnya benda ni awak tidak patut rasa bosan lah. Okey. Kalau ada apa-apa masalah, PM saja cikgu. Okay? Kalau tak sihat ke apa, jangan stres. Alamak, tak sihat. Macam mana ni, kerja banyak, tak siap ke apa benda. Maklumkan pada cikgu kalau tak sihat. Cikgu takkan paksa. Bila dah sihat tu nanti buat sedikit demi sedikit. Cuma jangan ketinggalan. Ya? Kerana kita sekarang ni ada online, ada offline. So online cikgu akan terangkan semula selepas awak dah tengok. So offline tu cikgu akan sentiasa bagi keep on going untuk bab-bab yang seterusnya. Ya. Okey. So kita dah habis bahagian pertama, iaitu bahagian melukis graf. Ya, bahagian melukis graf jarak masa. Okay, so kita akan pergi ke part yang kedua. Okay, mentafsir graf jarak masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Okay, buku teks muka surat 187. Ya. Surat 187. So kita kena tengok apa maksud kecurunan tersebut, apa maksud garis mendata dan sebagainya, dan macam mana cara kita nak menguraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Ya. Yang ini. Buku teks muka surat 187. Perjalanan Encik Ahmad pulang ke kampung. Maksudnya dia daripada A pergi B, B, C dan D. Pak CY jarak dalam kilometer, ini dalam minit. Okey. Rumahnya, kampungnya tak jauh sangat lah. 45 kilometer sahaja. 45 kilometer ni kalau kita boleh katakan contohnya daripada sini ke Cyberjaya. Itulah lebih kurang 45 kilometer. Dia ambil masa 45 minit. Itu pun ada berhenti. Okey, so perjalanan pulang Encik Ahmad pulang ke kampung. Okey, maksudnya sekarang dia berada di rumahnya, dia ada A, kampungnya berada di D. Okey, so kita tengok. Okey, dari A ke B. Macam mana kita nak boleh tafsir graf ni? Ini menunjukkan kecurunan positif. Okey, kalau masih ingat lagi, kalau macam ini menunjukkan kecurunan positif. Ya. Encik Ahmad telah bergerak sejauh 30 km. Nak sampai A ke B ni dia bergerak sejauh 30 km. Graf jarak masa, jaraknya boleh kita tengok pada paksi Y. Terus saja. Tak perlu nak buat benda-benda yang lain. Tapi nanti untuk bahagian kedua graf laju masa ada caranya. Okey, so dia bergerak sejauh 30 km dalam masa 20 minit. Okey, pelajar-pelajar ingat ya.
Dotted line ini sebenarnya cuma nak memudahkan kamu baca masa dia, nak memudahkan kamu baca jarak dia. Dia bukan mewakili perjalanan. Perjalanan untuk graf adalah ni garisan yang solid. So jangan silap ya. Perjalanan adalah garis lurus yang ditunjukkan ini, yang solid. Bukan yang dotted ini. Dotted ini hanya untuk menunjukkan bacaan. Kalau yang dotted ni awak buat garis solid, itu dah salah. Cara awak melukis dah salah. Okey, garis solid hanya menunjukkan perjalanan dalam cerita yang kita nak jawab. Okey, so saya ingatkan beza antara dotted dengan solid ni ya. Okey, so kat sini dia tunjukkan kecurunan positif. Jarak dilalui 30 km, masa yang diambil 20 minit. Okay, selepas itu kita kena tahu laju dia. Laju Encik Ahmad dalam 20 minit pertama ialah kecurunan AB. Ni kecurunan tadi kan kita dah buat masa part yang pertama tadi awal-awal. Kecurunan ini mewakili laju. So laju ini adalah seragam. So kalau kita nak kira laju, kita boleh ambil mana-mana dua titik pada AB untuk kita kira laju. Tak semestinya kalau dia kata apakah kelajuannya pada 20 minit yang pertama. Tapi kebetulan kat sini tak ada. Ada yang dekat sini. So kita ambil mana-mana titik sepanjang garisan ini boleh kita kira laju walaupun dia nak 20 minit yang pertama. Ataupun dia nak 10 minit yang pertama. Jelas tak dekat situ? 4IR, jelas tak? Yes, Okay, now kita nak pergi kepada BC, penerangan tafsiran tentang BC. Okay, dari B ke C, jarak Encik Ahmad tidak berubah. Dia berstatik pada 30 km. Okay, menunjukkan kecurunan sifar. So, bila dia mendata ini tak berubah jarak dia, maka ini menunjukkan kecurunan sifar. Awak boleh buktikan. Awak boleh buktikan benda ini. Okey, tiada pergerakan yang dibuat. Okey, dia tidak bergerak. Mungkin berhenti rehat seketika atau kereta rosak. Tak mungkinlah 10 minit kereta rosak kan. So mungkin berhenti berehat sekejap. Mungkin mata mengantuk ke kebetulan bergerak waktu sepatutnya waktu berehat, tak lelak-lelak mata. Ataupun kalau kita balik raya mungkin sebab berpuasa. Okey. So berapa lama dia berhenti berehat? Okey, kita boleh tengok ni tempoh masa laju pegun ataupun tempoh masa tidak bergerak berapa lama. Soalan macam ni pun boleh keluar walaupun dia terlalu mudah. Ya, dia tanya tempoh masa Encik Ahmad tidak bergerak ataupun pegun berada dalam keadaan pegun. So kita ambil jarak ini 20 nak pergi 30 campur 10 kan, 10 minit lah. Ataupun kita ambil yang terakhir 30 tolak 20 sama dengan 10 minit. Ini pun boleh jadi satu soalan. Kalau saya dulu masa KBSM saya kata tengok kalau dia tanya tempoh masa. So benda ni boleh dapat 1 markah. Jawab je 10 minit 1 markah dah. Bukan susah. Ada yang senang sangat-sangat untuk dapat markah. Kalau nak lebih faham, tunjukkanlah 30 tolak 20 sama dengan 10. Okay. So kita tengok pergerakan yang ketiga, C kepada D. Encik Ahmad meneruskan perjalanan selama 15 minit. 45 tolak 30, 15 minit yang terakhir ini dengan jarak 15 km. Macam mana nak dapat 15 km? Kita kena tengok part by part. Okey, nak dapat jarak dia 45 tolak 30. So pergerakan daripada C ke D adalah sejauh 15 km. Okey, masa yang diambil pun selama 15 minit. Kecurunannya adalah positif. Maksudnya kalau kita kira laju, mesti dapat positif. Kalau tak dapat positif, mesti awak telah buat silap. Pasal dia nak bergerak daripada rumah nak balik ke kampung. Dia kalau kecurunan negatif tu dia balik semula ke rumah. Baru dapat kecurunan negatif. Dia pergi balik.
So kalau yang ini, beginilah dia punya pentafsiran yang awak perlu buat. Berapa jauh dia bergerak, berapa lama dia ambil masa, sama ada dia berubah ke tidak, keturunan dia positif ke, keturunan dia negatif dan sebagainya. Ini untuk awak tafsir. Okay, kita tengok contoh seterusnya. Okay, sebelum ni, ini conclusion dia. Sebelum kita pergi contoh seterusnya. Encik Ahmad mengambil masa 45 minit. Okay. Dan jumlah jaraknya 45 kilometer untuk pulang ke kampung. Ini keseluruhan. Pertama, terangkan bahagian ni. Kedua, terangkan yang dia statik tadi. Ketiga, dia teruskan perjalanan. Kemudian keseluruhan. Ni yang perlu awak tahu. Macam mana cara nak mentafsir. Okey. Ni lain. Ni pergi balik. Perjalanan Puan Lisa membeli barang di pasar raya. Takkan dia nak stay dekat pasar raya selama-lamanya. Perjalanan Puan Lisa membeli barang di pasar raya. Maksudnya daripada rumah pergi pasar raya, dia statik kerana membeli barang. Habis beli barang, bayar, dia balik semula ke rumah. Okay, macam mana cara nak menerang? Kita tengok bahagian part yang pertama. Perjalanan daripada rumah sampai ke pasar raya. Okay, P ke Q menunjukkan kecerunan positif. Berapa jauh dia bergerak? Okay, Puan Lisa telah bergerak sejauh 20 kilometer. Dalam masa 20, tengok kat sini minit. Dalam masa 20 minit. Okay. Laju Puan Lisa dalam 20 minit yang pertama ialah kecerunan PQ. Laju seragam. Garis lurus. Okay. Seterusnya, dia berada di pasar raya. Q ke R. Jarak Puan Lisa tidak berubah, menunjukkan kecerunan sifar. Bila jarak tak berubah, dia menunjukkan kecerunan sifar. Kita nak sifat garis lurus ini. Ini kecerunan positif, ini kecerunan sifar kerana dia tidak bergerak. Okey. Mungkin dia sedang membeli belah. Dah pergi ke pasar raya, mestilah membeli belah kan? Okey. So berapa lama dia membeli belah? Selama 10 minit. Macam mana nak dapat 10 minit? 30 tolak 20. Okey. Seterusnya daripada pasar raya balik semula ke rumah. Okey, daripada R ke S. Kecerunan negatif. Dan jarak semakin berkurangan. Kenapa jarak semakin berkurangan? Kerana daripada pasar raya dia dah nak sampai semula ke rumah. Okey. Ini menunjukkan Puan Lisa dalam perjalanan pulang semula ke rumah. Sebab itu kecerunannya positif, kecerunannya negatif dan jaraknya semakin berkurang. Okey, so sekarang kita buat secara keseluruhan. Jumlah jarak yang dilalui oleh Puan Lisa ialah 2 darab 20 sama dengan 40 km. Okey. So jaraknya 2 kali. Takkanlah daripada rumah pergi pasar raya 20 km. Lepas tu daripada pasar raya ke rumah jaraknya berbeza pula. Mesti 20 km juga. Okey. So ni nak menunjukkan perjalanan pergi dan balik ke pasar raya. Sebab tu ada kecurunan positif, ada kecurunan negatif. Dia balik semula ke sini nak menunjukkan dia sampai ke rumah lah ni. Bermula dari rumah, balik semula ke rumah. Okey. So, itu untuk perjalanan pergi balik. Cikgu harap awak boleh faham yang positif dan negatif. Okey. Yang ini, contoh 4 ni. Ni ada 2. Sekali-sekala kalau dalam KBSM adalah benda ini. Dia nak tanya kadang-kadang pada jarak berapa dia bertemu, pada masa bila dia bertemu. Yang ini. Okey. So, cikgu nak terangkan ini untuk tafsirkan. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta. Kereta adalah garisan biru. Tapi biasanya dekat dalam soalan SPM dia tak ada. Semuanya warna hitam. Awaklah sendiri yang kena warnakan. Tapi lately ni ada juga yang berwarna. Tengoklah, tak semestinya pada graf yang dia warna. Mungkin pada benda lain. Dan OA mewakili gerakan kereta dari Puchong ke Bandaraya Melaka. Maksudnya kat sini Puchong, ini Bandaraya Melaka.
So dia bergerak daripada Puchong ke Bandaraya Melaka. Okey. Kemudian BC adalah pergerakan bas persiaran daripada Bandaraya Melaka ke Puchong. Mereka akan bertemu di tengah-tengah ini. Okey. Di mana, pada jarak apa. Itu mungkin boleh jadi sebagai satu soalan. Okey, graf okey kat sini. Tentukan beza laju dalam kilometer per jam. Okey. Kilometer jam. So maksudnya tidak ada penukaran unit. Biasa soalan jarak masa ni kebiasaannya mesti ada pertukaran unit. Pertukaran unit dia dekat mana? Dekat masa. Mungkin dia bagi dalam minit, dia nak jawapan dalam jam. Mungkin dia bagi dalam saat, dia nak jawapan dalam minit. Macam itulah. Mungkin juga boleh dalam saat dia nak jadikan dalam jam. So awak kena tahu itu pertukaran tu ya. Okay, kita tengok penyelesaian. Laju ialah kecerunan. So kita cari kecerunan ni. Ni bila nak cari kecerunan kita kena tahu dia punya koordinat. Sini 00 asalan. Di sini 2 150. Dapat kat sini. Ni 0 150. Kat sini 3 0. Koordinat ini penting pasal kita nak tahu kecerunan yang mewakili laju. Okey, kita tengok kereta. Okey, Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Ya. 150 Y tolak 0. Ya. Kemudian 2 tolak 0. So kita dapat 75 km per jam. Ataupun 75 km J kuasa negatif 1. Okay, sama je yang itu. Seterusnya kita nak tengok bas persiaran ni. Okay. M-bus. 150 tolak 0. Bahagi dengan 0 tolak 3. So kita dapat kecerunannya adalah negatif 50 km per jam. Okey. Kita nak tahu laju kan? Ini nak menunjukkan bezanya dia daripada Bandaraya Melaka ke sini. So kita kena beritahu. Negatif bermaksud berpatah balik ke titik rujukan. Dan titik rujukan kita adalah Puchong. Okey. Bas ni mungkin dah sampai ke Bandaraya Melaka, kemudian dia nak patah balik semula ke tempat asalnya. Sebab tu negatif. Okay. So kita perlu tulis, buat conclusion dekat sini. Kecerunan ataupun laju bagi bas adalah 50 km per jam. Logik lah. Biasanya memang antara bas dengan kereta, memang kereta lagi laju daripada bas. Dan kereta akan ambil masa yang lebih singkat berbanding dengan bas yang jaraknya sama sahaja. Okay. Okay, seterusnya beza. Tadi kata nak beza laju kan? So 75 tolak 50, 25 km per jam. Maksudnya bila dia bagi ni kita kena tahu kecerunan mewakili laju. So dapatkan laju kedua-duanya, nak cari beza. So yang besar tolak dengan yang kecil. Maybe bas tolak kereta, maybe kereta apa. Kita tengok nilai. Okay. Contoh 5. Okay. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 4.5 jam. Ni 4.5 jam. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 4.5 atau 4,5 jam. Ya. Pak CY mewakili kilometer. Dia berhenti, dia sampai ke 150, dia berhenti sekejap, kemudian dia teruskan perjalanan sehingga ke 270 km. Okey, tentukan tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegun. Okey, siapa boleh bagi saya jawapan untuk ini? Kelas. Tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegun. Muda Wali. Ni saya nak cek orang berada di apa ke tidak ni. Muda Wali, boleh jawab untuk soalan A1, tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegun.
Pak IR. Saya bercakap seorang je ke? Satu jam cikgu. Udah Wali ada? Udah Wali dia pergi tandas cikgu. Ai, awak tahu pula. Dia chat saya. Siapa yang bercakap tu? Udin. Udin. Udin, bagi saya tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegun. Nabil cikgu, bukan saya. Yang cakap tadi Nabil. Nabil. Tak kisahlah. Udin ada Udin? Saya dah sebut Udin? Ada. Okey, bagi saya tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegun mengikut contoh 5 ni. Berapa tempoh masanya? Kosong. Kosong? Apa? Dekat mana awak nak cari keadaan pegun tu pada graf tu? 1 jam cikgu. Apa jawapannya? Udin? Ya cikgu. Apa jawapannya? 1. 1. Macam mana awak dapat 1? Sebab apa ni? Apa tolak apa? Tu 3 tu tolak 2. Ya. Awak kena tahu dekat dalam graf ni mana garisan yang menunjukkan keadaan pegun. Garisan yang menunjukkan keadaan pegun adalah garisan yang mendata. Yang ini. Kalau ini tak boleh ingat, nanti bila saya terangkan graf laju masa, awak akan dapati garisan yang mendata ini dia bukan berada dalam keadaan pegun. Dia ada perbezaan. Grafnya sama, tapi dia membawa erti yang berbeza. Sebab itulah bila kita masuk subtopik yang pertama ni kena faham betul-betul. Kerana nanti awak akan terkeliru dengan graf laju masa. Graf laju masa macam ni juga. Bezanya dekat paksi Y adalah laju, paksi X adalah masa. Contoh laju dekat sini, katalah saya nak ganti kat sini, laju adalah kilometer per jam. Masa dalam jam. Grafnya seperti ini juga. Ada kecurangan positif, ada yang mendata, mungkin bersambung balik, mungkin patah balik. Tapi kalau graf jarak masa, yang ini mewakili kecurunan kosong, sama dengan kosong. Tapi walaupun kecurunannya kosong, dia membawa erti bahawa tidak bergerak. Kenderaan itu tidak bergerak atau berada dalam keadaan pegun. So dia akan tanya satu soalan yang simple je yang patut awak tahu. Tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegun berapa? Ni soalan 1 markah ni. Awak boleh jawab 1. Macam mana cara nak dapat 1? Kena tahulah mana garisan yang perlu awak dapati dia punya masa. So kalau pegun dia mesti mendata. Bila mendata, tengok tempoh masanya bermula daripada 2, berakhir pada 3. So berapa beza dekat sini? 1. Macam mana nak dapat 1? 3 tolak 2. Boleh faham semua? Faham cikgu. Okey. Tu yang pertama. A1. Kita tengok A2. Okey. Sekarang kita nak tengok laju kereta sejam yang pertama. Nampak kat sini? Sejam yang pertama. Kita hanya ada titik 00 dengan 250. Okey. Mungkin ada pelajar kalau dah tak ingat apa yang cikgu cakap, dia kata tak boleh nak cari cikgu. Pasal tak ada pun koordinat 1, jarak dia berapa. Tak ada. So dekat sini kita kata tadi sini adalah laju seragam. Bila laju seragam, kecurunan garis lurus ini sentiasa sama. Di mana-mana titik pun. So memandangkan koordinat Y tidak ada pada masa 1 jam pertama, bolehlah kita gunakan untuk 2 jam ini. Untuk dapatkan laju. Kerana lajunya adalah
seragam. Maksudnya laju sejam pertama sama dengan laju 2 jam yang ditunjukkan pada gambar rajah tersebut, pada graf tersebut. Okey. Okey, A2. Laju 1 jam pertama sama dengan laju 2 jam pertama. So, dia adalah laju seragam. Seperti yang kita taksir sebelum ni. So, macam mana kita nak cari? Kita buatlah. Okey, 00, 2, 150. So, bolehlah kita guna kecurunan graf. 150 tolak 0 bahagi dengan 2 tolak 0. Dapat 75 km per jam. Itulah laju kereta sejam yang pertama dalam kilometer per jam. Okey. Kemudian dia suruh huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit terakhir. Ini 90 minit terakhir. Macam mana boleh dapat? Kerana ni dalam jam. 3 sampai ke 4, 1 jam. 60 minit. Kalau 4 sampai yang tengah-tengah ni adalah 4,5. So ada setengah jam. Setengah jam 30 minit. So 60 campur 30, 90. Ini adalah 90 minit terakhir. Kalau soalan dalam graf gerakan ni biasa dia akan sebut yang pertama, yang terakhir. So kena pandai tengok. Ini yang pertama, 2 jam pertama, 90 minit terakhir. Walaupun dia guna jam tapi dia nak kelirukan kamu kat sini. Macam mana nak cari 90 minit? So kena tukar kepada minit. So 90 minit terakhir. Ya. Okey, so bila nak kata huraian, kita mesti tahu jarak. Kemudian kita mesti tahu berapa lama jarak tersebut dia ambil untuk bergerak. And then kita kena tahu dia punya laju. So dekat sini jarak 90 minit terakhir ni sampai sini lah kan. So 270 kena tolak dengan 150. Baru boleh dapat jarak dia. Masa dia kita dah tahu 90 minit terakhir. Ataupun 1,5 jam. Dan kita kena tahulah dia punya laju kecurunan graf. So kita kena ambil dekat sini 3,150 dengan 4.5 dengan 270. Okey, kita tengok. Okey, ada cara yang lain. Okey. B ya. Tu 90 minit terakhir. Itu kecurunan dia, laju dia. Laju seragam iaitu okey, yang saya beritahu tadi 270 tolak 150, 4.5 tolak 3. So dapat 80 km per jam. Dah bolehlah kita apa. Jarak dilalui yang saya beritahu tadi 270 tolak 150 sama dengan 120. Barulah boleh kita buat ayat. Okey. Huraikan gerakan kereta itu, kita bolehlah buat ayat. Okey. Jarak perjalanan yang dilalui pada 90 minit yang terakhir adalah 120 km dengan laju seragamnya iaitu 80 km per jam. Gunalah ayat-ayat yang sebelum ini. Ya. Okey. Ini contoh 6. Okey, sahana berbasikal pejabat pos untuk menghantarkan ucapan Hari Raya Aidilfitri. Ni kebetulan lah ni agaknya dia nak kaitkan dengan perayaan kita. Okey, kepada kawan karibnya. Ni dulu-dulu. Ada juga lagi sekarang orang menghantar. Zaman-zaman dulu nak hantar ke ucapan seronok sangat dapat. Sekarang hanya pada Telegram dan juga WhatsApp. Zaman canggih sekarang. Tak nampaklah kad-kad yang cantik-cantik, kata-kata yang cantik. Okey. Graf jarak masa di sebelah menunjuk perjalanan pergi dan balik. Maksudnya ada positif dan negatif. Ni. Sahana dari rumahnya ke pejabat pos. Maksudnya daripada rumah pergi pejabat pos. Buat urusan di pejabat pos. So dia statik. Okey. Kemudian dia balik ke rumah. Sekarang dia kata tentukan jarak keseluruhan perjalanan sahana. So senanglah kita tahu daripada sini pergi ke sini 2 km. Patah balik apa? So perjalanannya adalah sebanyak 4 km. 2 darab 2. Sekarang kita nak cari T ini. Okey, tak apa, kita tunjukkan dulu penyelesaian yang pertama. Okey, A1 graf menunjukkan graf pergi balik. Jumlah jarak adalah 2 darab 2.
Okey, kemudian kita pergi pada B. Nak tentukan nilai T. Okey, nilai T jika sahana berbasikal dengan kelajuan 8 km per jam ke pejabat pos. Dia nak tanya T, dia dah bagi laju. Kemudian kita dah tahu jarak dari rumah ke pejabat pos adalah 2 km. Ni kalau siapa yang masih ingat bab form 3. Ingat tak gambar rajah segitiga ini? Pelajar? Masih ingat lagi tak pelajaran tingkatan 3? Saya heran betul kenapa tak ada orang yang menjawab. Hari ni macam tak aktif langsung. Tak macam hari-hari biasa. Pernah tengok tak gambar rajah ni? Nak tengok sikit. Masa tingkatan 3. Okey. So jarak kita dah ada iaitu 2 km. Laju kita dah ada. So kita kena dapat masa. Ataupun kalau bagi awal tadi laju sama juga jarak bagi masa. So kalau kita nak dapat masa, kita kena olahkan benda ini. Masa adalah jarak bahagi dengan laju. So kita gantikan jarak kita adalah 2 km. Laju adalah 8 km per jam. So jawapan kita adalah 2/8 ataupun 0.25 jam. Tapi dekat sini dia sistem 24 jam. So kita kena tukar yang ini. Mesti dalam minit. Maksudnya 15 minit. Maksudnya daripada rumah nak sampai ke pejabat pos sebanyak 15 minit. So kita kena campur dengan sistem 24 jam ini. So akan jadi 0935. So T sama dengan 0935. Jawapan mesti ikut keadaan paksi X ini. Sistem 24 jam. Jangan kata 15 minit, jangan kata 9.35 dan sebagainya. Okay. So jawapannya mesti sebegini untuk dapat markah. Okay. 0935 itu adalah T. Okay. Untuk soalan yang seterusnya, huraikan perjalanan sahana dari pejabat pos ke rumahnya. So kena carilah dia punya laju. Okay. Sahana mengambil masa selama 20 minit untuk perjalanan dari pejabat pos ke rumahnya yang berjarak 2 km. Laju bagi perjalanan sahana dalam kilometer per jam ialah, nampak tak? Sama juga huraian macam sebelum ni. Kena nyatakan berapa lama dia ambil, berapa jarak dia dan kena nyatakan laju. So laju untuk formula kat sini sama juga jarak bagi masa. Tapi masa kita tengok dahulu, 9.50 nak sampai 10.10. 20 minit saja. So kena tukar dalam jam. Okay, so 1/3 jam. Okay, barulah kita masukkan dekat dalam persamaan kita. Laju sama juga jarak 2 km, masa 1/3. So dapat 6 km per jam. Kalau awak tak buat yang ini yang pertama pun tak apa, awak boleh buat terus dekat sini. 2 bahagi dengan 20/60 pun boleh juga. Tekan kalkulator dapat jawapan yang sama. Tak semestinya kita ada jalan kerja ini. Kita tulis 20/60 dekat sini, yang dekat 1/3 ni pun boleh. Itu dah menunjukkan awak dah tukar unit daripada minit kepada jam. Sebab itu cikgu kata soalan graf jarak masa, hati-hati dengan unit masa. Tengok soalan betul-betul. Selalu pelajar terperangkap. Bila terperangkap di sini, 3 markah hilang. Kerana jalan kerja termasuk dengan penukaran unit ni akan dapat 2 markah. Dan jawapan ini akan mengambil 1 markah. Ya, sebab tu ada itu cikgu tanya, boleh tak kalau tak tunjukkan? Tak boleh. Itu dalam KBSM. Tak tahulah dalam KSSM macam mana. Sebab selalunya dia akan ikut lebih kurang sama sahaja. Ya. Okey. Ni laju purata. Ada juga soalan dia tanya tentang laju purata sepanjang perjalanan. So kelajuan suatu gerakan biasanya berubah-ubah. Mungkin yang ini rasa segar, so laju sikit. Kemudian ni dah rasa mengantuk, masih lagi baru lepas berehat, mata tu masih mungkin nak berjaga-jaga, so mungkin dia berubah.
mungkin kurang sikit kelajuannya. So kita boleh dalam situasi itu laju purata digunakan. Okey, rumus laju purata adalah jumlah jarak yang dilalui bahagi dengan jumlah masa. So kita ambil jumlah jarak ini 270 bahagi dengan jumlah masa 4.5 jam. Terus je. Masa tu termasuk dengan jarak yang masa yang diberhenti. Jangan pula awak tolak. Kita ambil yang terakhir untuk kilometer, yang terakhir untuk masa. Untuk dapatkan laju purata. Okey, so yang ini. Puan Zabedah ingin melawat kawannya yang tinggal di Muar. Ini ada pada muka surat 189. Okey, 189. Ya. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Puan Zabedah dari keretanya dari Segamat sampai ke Muar melalui Tangkak. Ya. Perjalanan ni betul lah. Ya. Okey, A, hitung laju purata perjalanan Puan Zabedah dari Segamat ke Muar dalam kilometer per jam. Okey, kita tengok dahulu. Ni Segamat, ini Tangkak, ini Muar. Kat sini dia tak tunjuk. Bila tak tunjuk ni mesti dia akan suruh cari. Ya. Okey, seterusnya hitung laju purata perjalanan Puan Zabedah dari Segamat ke Muar. Dari Segamat pergi ke Muar dalam kilometer per jam. Nampak tak? Kita tak boleh ambil dua titik ini kerana kita tak tahu koordinat Y bagi jarak. So kita boleh ambil yang pertama ni. Kerana ini adalah kecerunan ataupun laju seragam. Okey. Oh, dia nak daripada Segamat ke Muar. Sorry. So laju purata 80 bahagi dengan 1/5. Kilometer per jam, ini kilometer, ini jam. So boleh direct sahaja. Dapat 53 1/3 kilometer per jam. Yang ini dengan ini sama. Kalau tak ada palang ini stroke, maka kita kena tulis J kuasa -1. So benda yang serupa. Patutnya saya tak perlu terang dengan lebih lanjut. Awak kelas aliran sains. Siapa yang tak ingat tu kena ingatkan. Okay, now jika kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dari Segamat ke Tangkak ialah 50. Okay, Segamat ke Tangkak ialah 50 km per jam. Kat sini lajunya 50 km per jam. Kemudian hitung jarak di antara Tangkak dengan Muar. Tangkak dengan Muar. So, kita kena tahu lah ni pasal dia nak suruh hitung ni. So, first kita gunakan laju yang dekat sini untuk dapatkan S. Okay, kita guna yang segitiga ini. Nak tahu jarak, laju dah diberi, masa diberi. Lajunya 50, masanya 1. So, kalau nak tahu jarak sama juga laju darab masa. Maka 50. So kat sini 50. Dah bolehlah kita hitung jarak Tangkak ke Muar. 80 tolak 50. Dapat 30 km. Okey. Urai gerakan kereta dari Segamat ke Muar. Segamat ke Muar. Kita katalah dekat sini. Jumlah kilometer 80. Okey, dari Segamat ke Muar berjarak 80 km. Ambil masa 1/5 jam. Laju purata perjalanan, kita nak tahu laju dia. Sepanjang perjalanan ni kita dah kira dalam A tadi. Laju puratanya adalah 53 ataupun kita kata lajunya adalah 53 1/3 km per jam. Ingat ya, ni huraian ayat ni. Dia mesti ada jarak, ada masa dan juga kelajuan dia. Ya. Okey, kita habis part yang kedua. Okey, setakat ini macam mana? Pelajar-pelajar, awak ikuti ke tidak? Ada siapa yang tak faham? Faham cikgu. Faham. Yang lain semua senyap ya. Kenapa ya hari ni?
Bila senyap, cikgu pun tak bersemangat jadinya. Cikgu panggil tak menjawab. Okay, Fatin. Fatin ada? Bersedia di mic masing-masing untuk menjawab ya. Cikgu nak tahu siapa yang ada ni. Fatin. Okey, sekejap ya. Cikgu N kan ni dulu. Ya, cikgu. Okey, cikgu stop presenting ya. Ada 26 orang. Oh, Akila tulis kat chat. Okey. Saya nak tahu ni. Fatin ada? Bila saya panggil nama tolong jawab. Okey, Fatin. Laili. Saya, cikgu. Okey, Atikah, Duratul Atikah. Ada, cikgu. Okey, Nabil. Ya, saya cikgu. Azim. Cikgu. Okey. Siapa lagi? Tengku. Ya, cikgu. Okey. Duratul Aini. Ya, cikgu. Sumaya. Ya, cikgu. Okey, Atira. Saya, cikgu. Dah. Okey, Adila. Saya, cikgu. Naufal. Ya, cikgu. Nazim. Saya, cikgu. Anur. Ya, cikgu. Rukaya. Saya, cikgu. Aidil. Aidil. Aidil ada ke tidak dalam ni? Aidil. Aidil dah hilang. Okay, tak apa. Kita tunggu dulu. Hanim. Saya, cikgu. Azura. Atika. Nur Atika. Ada, cikgu saya. Syari. Ada, cikgu. Mudawali. Tadi kata Mudawali pergi toilet. Sekarang mana dia? Saya rasa macam tak ada je ni. Dia sebenarnya apa lagi lain Nabil? problem. Dia sebenarnya lain problem, cikgu. Oh, tadi kata pergi toilet. Sekarang lain problem. Pergi toilet tu sebab saya tanya dia mudah. Lepas tu dia tak jawab. Lepas tu lepas tu dia beritahu saya lain problem. Syauki. Syauki pun macam tak ada je dalam ni. Okey, saya tak tahu. Syauki. Ayu. Saya, cikgu. Udin. Ya, cikgu. Azfa. Ada, cikgu. Okey, Akil. Saya, cikgu. Okey, Akilah. Ya, saya, cikgu. Okey, Khairunisa. Ada, cikgu. Amma Fahrin. Amma, where are you? Macam tak ada je. Amma pun dah hilang dah. Farha. Ya, cikgu. Okey. Perempuan semua ada. Lelaki ni yang hilang ya? Okey, setakat ni penerangan untuk graf jarak masa boleh tak? Boleh, cikgu. Okey. Tahu kan macam mana? Kena ingat betul-betul ya. Kerana graf jarak masa dengan graf laju masa nanti dia lebih kurang sama je. Cuma paksinya label berbeza. Paksi Y ni. So, Nak tukar-tukar tu. Tukar masa ke minit semua tu. Itu. Itu kena hati-hati. Bila minit nak pergi ke jam, kita 60 minit 1 jam kan? So kena bahagilah minit tu dengan 60. Memang trik soalan kalau graf jarak masa ni memang mesti ada pertukaran unit.
Kerana pelajar selalu careless kat situ. Ialah dalam keadaan yang berdebar-debar, masa yang memang tak boleh nak ditambah lagi. So kena baca dengan teliti, kena jawab dengan pantas, kena highlight kan. Tolong bila baca tu sambil tu highlight kan. Oh ini ada pertukaran unit. Dan pertukaran unit tu kena tunjuk. Macam tadi kan mula dia cari daripada masa, minit kepada jam. Tak perlu tunjuk kat situ pun tak apa. Terus dia masuk dalam formula, dekat bahagian yang masa tu terus dia tunjukkan 20/60. Tak semestinya ada jalan kerja yang berasingan. Tu tak jadi masalah. Okay? So kena hati-hati dekat situ. Selalu pelajar akan silap dekat situlah. Bila silap dia dekat situ, maka hilang 3 markah. Ini untuk yang sebelum-sebelum ni. Bila ada pertukaran unit. Kerana jalan kerja ada 2 markah. Kenapa ada 2 markah kat situ? Kerana ada pertukaran unit tu lah. Dia membawa kepada 2 pemahaman. So dia, usaha awak fahamkan benda tu, nak tukar unit tu. So dia bagi 2 markah. Kemudian tekan kalkulator dapat. Ada cikgu hari tu tanya dengan cikgu. Dapat markah tak kalau tak perlu tunjukkan yang itu, terus je tekan kalkulator. Tak boleh. Kerana itu adalah jalan kerja. So untuk tekan kalkulator tu sebagai awak nak pastikan awak punya jawapan itu betul ataupun tidak. Ya. So nanti bila saya masuk pada laju masa, graf dia lebih kurang sama juga. Macam yang awak tengok sekarang. Ada kecenderungan positif, ada yang mendatar, ada kecenderungan positif semula atau mungkin yang berbalik semula. So yang itu untuk laju masa nanti awak akan tengok awak tak boleh dapat jarak dengan terus. Kena ingat apa yang dah belajar sebelum ni, luas macam mana nak cari luas segitiga, macam mana nak cari luas sisi 4. Sisi 4 ni kalau graf laju masa dia banyak kepada contohnya bentuk trapezium. Sisi 4 mungkin segi 4 tepat, mungkin segi 4 sama. Bergantunglah kita punya bacaan pada graf laju masa kita. So saya nak yang ini betul-betul dapat. So kita akan tinggal lagi 7+13 menyelesaikan masalah. Selepas tu kita akan pergi kepada melukis graf laju masa. Itu lebih kurang lah. Lepas tu barulah kita pergi kepada lebih lanjut tentang perkaitan dan tafsir dan juga penyelesaian masalah untuk graf laju masa. Okay. Bab ini adalah bab yang mudah. Lebih mudah daripada bab yang akan datang. Contohnya bab 9, kebarangkalian. Kebarangkalian yang awak belajar masa tingkatan 1 tu sangat-sangat mudah. Kebarangkalian 9 ni, bab 9 ni, nanti awak sendiri tak faham macam mana cara nak menjawab. Cikgu pun ini adalah bahagian baru pada cikgu kerana untuk KBSM dia sangat mudah. Yang sangat mudah itu pun pelajar tak boleh nak jawab. Tak boleh nak ingat. Kerana apa? Kerana jarang buat latihan. So awak kena ingatlah benda tu. Kita ada 3 bab yang terakhir. Bab 8 dia agak nak katakan susah sangat pun tidak, tapi awak kena banyak sangat pengiraan. Ni bab 8 ni ada sebenarnya bab statistik. Bab 9 ia susah, bab 10 ini benda yang akan berlaku, akan datang pada diri kamu, iaitu perancangan untuk keuangan. Benda ni bagus sebenarnya. Persediaan untuk kamu bila kamu dah bekerja nanti, benda tu yang awak kena buat supaya perancangan itu berjalan dengan teratur. Helmi baru masukkan nama, tapi Helmi tak ada kan dalam ni? Saya ada cikgu. Ni ada cikgu, cikgu tak sebut nama dia. Kan dia. Ambon. Yelah pasal dia tak isi apa kehadiran. Yo Ilmi, yo. Betul tak Helmi? Awak Betul, baru betul, isi cikgu. kehadiran 11.22, betul? Betul cikgu. Nabil salahkan cikgu pula. Dia salahkan saya, cikgu. Nama yang terakhir isi adalah 10.33 Aidil. Yang tak ada kat dalam ni. Ada. Dia mengadu kat saya, cikgu. Sampai cikgu. Semua salah Nabil. Sudah jangan bergaduh. Sorry Helmi, pasal awak baru letak. So saya pun tak tertengok kat situ. Saya kata, Helmi baru isi. Helmi tak ada. Rupanya ada. Okey, minta maaf. Pasal apa?
Kehadiran sekarang 26 dalam Gmeet. Tapi dekat dalam ni 30. Maksudnya 4 orang yang tak ada tadi. Siapa yang tak ada? Syauki tak ada. Siapa lagi tadi? Aidil. Ada beberapa orang lagi yang lain. Okay. Okay, sekejap ya. Cikgu berhenti kat sini. Nanti kita sambung lagi untuk bahagian seterusnya. Okay. Cikgu harap kelas yang ini kalau katakan cikgu nak buat lain kali boleh ke? Tak boleh. Tak boleh? Boleh cikgu, boleh. Boleh, boleh. Nabil. Boleh Awak ni cikgu. kan Nabil ni kebarangkali yang besar Kalau cikgu ni mungkinlah lagi 2 minggu cikgu akan ke sekolah. Kemungkinan besar akan ke sekolah. 1 September, hari Rabu. Okay. Tapi kebarangkali besar mungkinlah pelajar tingkatan 5 dan 6. Tapi kita tak tahu, kita tak dapat apa-apa pun lagi. Kerana Selangor ni kan sentiasa jadi juara kan. Cikgu pun takut nak berjumpa dengan pelajar-pelajar. Saya pun takut cikgu. Tutuplah sekolah. Macam cikgu walaupun dah dapat vaksin, tapi vaksin hanya bukan mengelakkan dapat COVID. COVID boleh juga masuk. Cuma pertahanan dekat dalam badan lah. Boleh jadi positif tapi dia tidaklah seteruk. Kalau ikut yang vaksin, maksud kita vaksin tu tidaklah seteruk macam orang yang tidak ada vaksin. Tetap bahaya. Apa dia Nabil? Dia tetap bahaya. Tapi tetap bahaya. Pasal apa bila kita dah kata positif tu kita dah rasa lain macam kan. Ada yang dapat yang teruk dan sebagainya. Lepas tu sekarang ni dengan varian yang baru. Varian baru ni tak load dengan apa yang kita dah ada sekarang ni. So lagilah cikgu takut dengan keadaan cikgu yang memang ada asma. Sebab itulah cikgu dapat vaksin awal. Berbanding dengan cikgu-cikgu yang lain. Dekat Gombak Setia hanya ada, kalau tak silap cikgu ada berapa orang je yang dapat awal. Yang mendaftar dekat Kementerian Pendidikan Malaysia bila dia suruh kalau ada siapa-siapa yang ada darah tinggi, kencing manis. Macam cikgu daftar atas asma. So tu yang dapat awal yang sama dengan frontliner. Awak-awak ni semua, apa yang cikgu dapati baru-baru ni rasanya 16 tahun ke atas mungkin akan siapa yang daftar tu mungkin akan diberi tarikh. Mungkin selepas fasa yang terakhir lah kot. Yang sekarang ni dia orang bagi 18 ke atas. Yang 18 ke atas. Macam anak cikgu pun tak dapat lagi, dah dapat tapi dia bagi punyalah jauhnya. Takkanlah nak pergi semata-mata dan nanti lepas berapa minggu kena pergi lagi. Tapi ada lagi jauh. Contohnya orang Selangor dapat dekat Sarawak untuk vaksin. My Sejahtera dah mabuk dah kot. Anak cikgu dapat sekarang ni daerah Gombak. Dekat daerah Sabak Bernam. Perjalanan mengambil masa 1,5 jam ke 2 jam tu. Lepas tu semata-mata untuk vaksin, lepas tu nak balik semula. So tolaklah tawaran tu pasal apa, takut nanti yang kedua pun takut masa tu cikgu dah sekolah ke apa benda, hari kerja macam mana nak pergi hantar ke sana. So awak semua dah mendaftar dalam My Sejahtera ke? Belum. Dah. Kenapa daftar lagi Udin? Sekejap lagi. Kejap lagi? Dan tu lah kejap lagi. Okey lah, sekarang 11.31 kita tamatkan kelas hari ini. Okey. Semoga awak tengok balik semula, lengkapkan kerja. Kerja tak banyak dalam buku tu. Tapi kalau dah memang tak buat selama ni, dia akan jadi stres lah. Stres yang teramat sangat. Nanti jatuh sakit pula. Okey. So kita akhiri. Cikgu ucapkan tahniah kepada yang hadir. Okey. Yang tidak hadir ni tak tahu ni kenapa ni. Tadi siapa tadi cakap yang lain problem tadi Nabil? Udah Wali. Ada lagi yang lain problem? Siapa-siapa yang tahu? Ataupun awak tahu ada siapa-siapa yang tak sihat? Yang masih lagi positif COVID? Tu saya tak tahu lagi lah. Okey. Tak apa. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Boleh left sekarang. Terima kasih.